Anda sedang menyaksikan OB TV. Seperti biasa kami akan menyajikan dua kisah menarik untuk anda semua. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, lagi apa Instagram dan sebagainya. Dan bercakap mengenai kisah menarik, kisah pertama apa tu Patch? Cerita pertama kita nak bagi tahu mereka pasal fenomena lato-lato telah cetus ketenteraman awam. Alamak, seterusnya ada Pira. Kisah kedua pula mengenai seorang pengantin perempuan ni, dia minta mas kahwin lain daripada yang lain. Yang pasti bukan duit. Agak-agak apa Kalau nak tahu, jom kita layan OB TV. Okey guys, kita nak terus ke cerita yang pertama. Kita nak bagi tahu pasal satu fenomena ni, dia dah menyerang banyak negara. Negara tau. Kita bukan cakap banyak tempat je, tapi banyak negara. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, permainan ini telah menjadi satu fenomena di negara seberang kita, iaitu Indonesia. Betul tu. Dan bukan itu saja, lato-lato juga menjadi trend di Malaysia juga. Sehingga mudah ditemui di mana-mana. Boleh cari dekat pasar malam lah. Betul, tepi jalan pun boleh dapat. Tapi kan baru-baru ni tular pula satu lagi video dekat TikTok. Yang mana video ini mengganggu ketenteraman awam. Bila dalam video tu kalau anda tengok ada kanak-kanak bermain lato-lato sampai orang rasa terganggulah ketenteramannya tu. Untuk pengetahuan anda, menerusi hantaran individu di TikTok, kelihatan beberapa wanita sedang menunaikan solat di sebuah surau. Keadaan itu dipenuhi dengan bunyi lato-lato. Tapi itulah, walaupun individu tersebut dia rasa marah, tapi mengenangkanlah yang buat tu kanak-kanak, budak-budak. Jadi dia pun tenang je lah, sabar je lah. Orang kata apa tu macam nak marah, tapi kena sabar. Dan kalau kita tengok kat ruangan komen pula, rata-rata netizen memberi pendapat untuk mengharamkan lato-lato di Malaysia. Sebab bunyinya telah mengganggu persekitaran awam. Tapi itulah, ada juga yang beri komen agar ibu bapa dapat lebih mengawal anak-anak mereka lah. Lebih-lebih lagi di tempat awam kan. Anak pula macam surau, masjid dan sebagainya, di mana tempat orang yang memang mencari ketenangan lah dalam tu. Tapi ada gangguan pula kan. Jadi mungkin ibu bapa lepas ni kena lebih mengawali lah, lebih mengawal. Betul tu. Nak main memang boleh, tak salah. Tapi kita kena tengok tempat dia, adakah sesuai ataupun tidak. Yang penting kita cuba untuk tak kacau orang lain. Betul? Betul. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, Patch. Kebiasaannya kan bagi pasangan yang nak berkahwin, mesti diorang akan buat mas kahwin tu macam wang ringgit sebagai mas kahwin. Betul. Ataupun Al-Quran lah orang kata. Tapi ada seorang pengantin wanita ni, dia request benda yang aneh-aneh. Dan kalau anda nak tahu, baru-baru ini momen ijab kabul yang sepasang pengantin ini di Lombok, Indonesia hangat menjadi bualan netizen. Hangat. Macam tu. Panas. Kenapa hangat? Apabila pasangan ini dia meminta untuk kain kapan dijadikan sebagai mas kahwin dia. Dan menerusi video yang dimuanai oleh seorang pengguna di gelar It's Me di TikTok, kedengaran pengantin lelaki menyebut mahar perkahwinan berupa kain kafan serta wang tunai berjumlah 1.58 juta rupiah, iaitu bersamaan RM753. Tapi kan, kenapa pengantin perempuan ni dia minta kain kafan sebagai mas kahwin? Awak macam terfikir tak? Saya pun tak tahu kenapalah. Ini satu persoalan yang mungkin tiada jawapan. Wow. Tapi antara sebabnya adalah dia mengingatkan mereka dengan kematian. Dan melambangkan ikatan cinta sampai ajal yang memisahkan kita. Wow. Dah macam filem tau. Ini memang betul deep, Ira. Kalau dia kata sampai mengingatkan kematian dan sebagainya, memang deep. Tapi kan sebenarnya semua ahli keluarga pun terkejut. Bukan kita je yang terkejut, Ira. Tapi seluruh ahli keluarga mereka juga terkejut. Kalaulah saya jadi pengantin lelaki, mesti saya tak tidur malam sebab akan terfikir, kenapalah diminta kain kafan? Kenapa dia tak minta yang macam benda lain? Duit ke, Al-Quran ke? Betul tak, Pat? Betul, memang tak tercapai akal. Okey guys, berita pertama OBTV kali ini. Orang selalu cakap kan, jangan menilai seseorang itu kalau kita tak kenal luar dan dalam orang tu. Bak kata orang putih, don't judge a book by its cover. Gitu. Ada punya Ira memang international, betul lah. Don't judge a book by its cover. Tapi betul lah tu, Ira. Orang kata kita ni kalau tak kenal seseorang tu, kita tak boleh nak terus menghakimi atau mengadili orang tu kan. Kita kena
kena orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tahu, kenal dulu. Dan bila kita cakap pasal ini, sebenarnya kita nak kongsi satu kisah yang menyentuh hati sebenarnya. Apa tu, Ira? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Itulah pepatah yang sesuai menggambarkan seorang lelaki di Indonesia ini selepas mendapat perhatian netizen tentang penghijrahannya daripada seorang buki judi kepada pendakwa bebas. Yes, dan lelaki yang bernama Dennis Lim itu pernah menjadi pemilik premis perniagaan kasino. Disebabkan terdesak untuk mendapatkan wang kerana dia turut membantu ibu bapanya untuk membayar hutang, Dennis mendapat tawaran untuk bekerja dalam bidang perjudian di Thailand juga. Walaupun pada ketika itu dia telah nekat untuk berhijrah. Bukan itu saja, dia turut mendedahkan bahawa sepanjang terlibat dalam perjudian, dirinya sering diganggu mimpi buruk. Selain sentiasa berasa gelisah kerana melakukan pekerjaan haram. Dan kalau nak tahu, disebabkan itu juga dia tanpa henti meminta petunjuk agar hatinya terbuka, lebih terbuka untuk berhijrah dan tidak lagi bergelumang dengan judi. Dan sebelum sepenuhnya meninggalkan pekerjaan haram itu pada tahun 2017, kira macam dah hampir 6 tahun yang lepas lah, Ira. Betul tu, dah lama lah kan. Dan sekarang ni Dennis dah cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Betul lah orang kata kalau bab hidayah ni boleh jadi anytime kalau kita dah niat baik. Betul tak? Betul, setuju. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya kita nak cerita pasal satu kisah ni, Ira. Orang kata setiap 14 Februari ini memang akan menjadi perbualan hangat. Dan bila tiba tarikhnya itu, kita boleh tengok dekat social media ramai yang mendapat bunga lah, coklat lah, macam-macam lah untungnya. Tapi itulah sebenarnya ini setiap tahun pun akan menjadi satu topik yang orang akan gali balik dan akan resurface balik setiap tahun. Dan jika sebelum ni nama pelakon Ika Farhana mendapat perhatian netizen disebabkan imej seksi dia, tapi kali ni dia viral sebab lain. Kali ini pula Ika mendapat sesuatu daripada kekasih dia. Jadi dia meluahkan rasa gembira lah. Kalau awak meluahkan rasa gembira, awak buat apa? Saya bercakap terima kasih kepada orang itu. Oh tidak, anak-anak milenial sekarang kalau nak meluahkan rasa gembira, dia kena post dan upload di social media. Jadi itu apa yang Ika Farhana lakukan. Dia menerima sejambak bunga ros merah dan putih daripada teman lelaki dia. Tapi nak tahu tak siapa boyfriend dia? Siapa? Boyfriend dia pun bukan kaleng-kaleng. Ya ke? Boyfriend dia sebenarnya seorang pemain bola sepak JDT Johor Darul Takzim, iaitu Ahyar Rashid. Menerusi hantaran di Instagram, Ika berkongsi gambar bunga ros berserta ucapan yang tertera, sepanjang musim, sepanjang masa, saya sayang sangat awak. Selamat Hari V-Day, baby princess. Tapi kita tak boleh lupa ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Netizen guys. Jadi netizen kena buat kerja. Jadi netizen kecam Ika Farhana kerana dikatakan haram untuk Ika dan siapa sahaja umat Islam untuk menyambut Hari Kekasih kerana itu bertentangan dengan hukum agama. Tapi kan ada juga rakan artis dan peminat yang menyifatkan pasangan ni sebagai pasangan yang sweet. Macam mana tu? Tapi kalau sebagai pasangan, saya rasa memang saya pun nampak sweet. Saya pun sukalah relationship dia orang ni. Okey guys, kita nak terus ke cerita yang pertama. Kita nak bagi tahu pasal satu fenomena ni, dia dah menyerang banyak negara. Negara tau. Kita bukan cakap banyak tempat je, tapi banyak negara. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, permainan ini telah menjadi satu fenomena di negara seberang kita, iaitu Indonesia. Betul tu. Dan bukan itu saja, lato-lato juga menjadi trend di Malaysia juga. Sehingga mudah ditemui di mana-mana. Boleh cari dekat pasar malam lah. Betul, di tepi jalan pun boleh dapat. Tapi kan baru-baru ni tular pula satu lagi video dekat TikTok. Yang mana video ini mengganggu ketenteraman awam. Bila dalam video tu kalau anda tengok ada kanak-kanak bermain lato-lato sampai orang rasa terganggulah ketenteramannya tu. Untuk pengetahuan anda, menerusi hantaran individu di TikTok, kelihatan beberapa wanita sedang menunaikan solat di sebuah surau. Keadaan itu dipenuhi dengan bunyi lato-lato. Tapi itulah, walaupun individu tersebut dia rasa marah, tapi mengenangkanlah yang buat tu kanak-kanak, budak-budak. Jadi dia pun tenang je lah, sabar je lah. Orang kata apa tu, macam nak marah
Tapi kena sabar. Dan kalau kita tengok kat ruangan komen pula, rata-rata netizen memberi pendapat untuk mengharamkan lato-lato di Malaysia. Sebab bunyinya telah mengganggu persekitaran awam. Tapi itulah, ada juga yang beri komen agar ibu bapa dapat lebih mengawal anak-anak mereka lah. Lebih-lebih lagi di tempat awam kan. Anak pula macam surau, masjid dan sebagainya, di mana tempat orang yang memang mencari ketenangan lah dalam tu. Tapi ada gangguan pula kan. Jadi mungkin ibu bapa lepas ni kena lebih mengawali lah. Lebih mengawal. Betul tu. Nak main memang boleh, tak salah. Tapi kita kena tengok tempat dia. Adakah sesuai ataupun tidak? Yang penting kita cuba untuk tak kacau orang lain. Betul? Betul. Okey guys, untuk berita yang seterusnya. Patch. Kebiasaannya kan bagi pasangan yang nak berkahwin, mesti diorang akan buat mas kahwin tu macam wang ringgit sebagai mas kahwin. Betul. Ataupun Al-Quran lah orang kata. Tapi ada seorang pengantin wanita ni, dia request benda yang aneh-aneh. Dan kalau anda nak tahu, baru-baru ini momen ijab kabul yang sepasang pengantin ini di Lombok, Indonesia hangat menjadi bualan netizen. Hangat. Macam tu. Panas. Kenapa hangat? Apabila pasangan ini dia meminta untuk kain kapan dijadikan sebagai mas kahwin dia. Dan menerusi video yang dimuatnai oleh seorang pengguna di gelar It's Me di TikTok, kedengaran pengantin lelaki menyebut mahar perkahwinan berupa kain kafan serta wang tunai berjumlah 1.58 juta rupiah, iaitu bersamaan RM753. Tapi kan, kenapa pengantin perempuan ni dia minta kain kafan sebagai mas kahwin? Awak macam terfikir tak? Saya pun tak tahu kenapalah. Ini satu persoalan yang mungkin tiada jawapan. Wow. Tapi antara sebabnya adalah dia mengingatkan mereka dengan kematian. Dan melambangkan ikatan cinta sampai ajal yang memisahkan kita. Wow. Dah macam filem tau. Ini memang betul deep, Ira. Kalau dia kata sampai mengingatkan kematian dan sebagainya, memang deep. Tapi kan sebenarnya semua ahli keluarga pun terkejut. Bukan kita je yang terkejut, Ira. Tapi seluruh ahli keluarga mereka juga terkejut. Kalaulah saya jadi pengantin lelaki, mesti saya tak tidur malam sebab akan terfikir, kenapalah diminta kain kafan? Kenapa dia tak minta yang macam benda lain? Duit ke, Al-Quran ke? Betul tak, Pat? Betul, memang tak tercapai akal. Baik, itu saja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Dan jangan lupa untuk follow YouTube Oh Bulan Official. Subscribe sebab situ ada banyak video menarik untuk anda tonton. Dan juga di akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Betul tu. Macam biasa, OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jam 6.55 petang hanya di TV9. Dia Ira. Dan dia Patch Mono. Sampai berjumpa lagi. Bye! Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.